Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today I have two guests. Hari ni saya ada dua tetamu. Tetamu ni they have requested me to check their coding. Dia minta tolong saya tengok dia punya coding and bagi sedikit idea lah of their project. Okay, so before that, I want both of you to introduce yourself. Perkenalkan diri masing-masing lah. BM pun tak apa. Cakap BM pun tak apa, jangan risau. Okay, nama, asal mana? Silakanlah. Siapa dulu Farah dulu tak? Nama saya Siti Nofara Emiza binti Hussein, asal Johor Bahru. Weh, JB bukan kampung. Kampung jugalah sir. Saya duduk area kampung. Kampung mana tu? Kampung Sinaran Baru. Kampung Sinaran Baru area mana JB? Saya JB. Pedai. Area Selong sir. Kat mana? Selong. Oh, Selong. Okay. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Izzati binti Kamil. Tak dengar. Putus-putus. Okay, nama saya Nurul Izzati binti Kamil. Saya daripada Batu Pahat. Batu Pahat, Johor. Dua-dua JDT ya ni. Yes. Okay. So sebelum kita start tengok pada coding awak ni, sebab saya dah tengok coding awak ni, and sebelum awak explain pasal coding ni semua, boleh tak terangkan pada saya pasal programming lah, your background programming. Maksudnya sebelum ni ada pernah belajar programming ke, then semester ni awak belajar kelas programming dengan lecturer siapa, dan kenapa awak try contact saya untuk bantu awak ni, and so on lah. Okay, boleh ceritakan sedikit. Silalah. Okay, sebelum ni kita orang tak ada pun basic C programming. Dua tak ada? Yes. Dua tak ada. Tak ada. I think sebelum ni kita orang belajar dengan Semuja, lepas tu kita tukar kepada Sezukunai. And then sebab tu lah macam confused sikit sebab tu. Lepas tu tapi dia ajar topik yang sama ke ataupun beza-beza topik? Semuja dengan Sezukunai. Sebab masa tu kita orang first time, kita orang macam tak tahu buat coding. Lepas tu bila dah pertengahan tu kita orang tukar Sezukunai. Dia ajar tapi saya macam tak ada basic dia kan, so dia lambat sikit nak faham basic C ni untuk buat programming apa semua tu. Lepas tu saya terniat untuk chat sebab saya tengok YouTube yang buat edit tu. And then kawan saya pun ada belajar dengan Kawan awak kelas mana? Kelas saya? Radiologi 1A. R1A. Puteri. Sebab dia pun Batu Pahat juga kan? Jiran ke apa? Saya dulu sekolah kelas kat dengan dia. Okay. So, tapi Farah yang contact? Sebab kita orang tengok YouTube sir. Diorang semua malu nak contact sir. Diorang semua tu siapa? Ramai je. Grup kita orang. Grup awak berapa orang? 4 orang. Tapi yang 2 lagi mana? Tak bangun lagi? Tak, rasanya dia dah bangun. Zati cuba contact. Dah cakap dah semalam. Tapi diorang segan nak masuk. Saya tak tahu. Alright, it's okay lah. Tu sebenarnya itu ice breaking je, tak ada apa pun. Saya nak borak-borak je sebab takut kan korang, you guys takut nak tanya soalan. Kan masa saya terangkan tu you takut nak tanya soalan. Okay?
So kita pergi terus lah kepada coding you. So apa soalan awak hari tu? Awak kata ada problem? So kita orang ada, semalam saya ada edit sikit. Oh ada So edit. nak kita orang punya ke? Ni yang awak bagi kat saya, ini yang bagi tadi. Oh ni ada seorang lagi, Iqbal. Dia baru masuk Guru awak ke ni? Ya betul. Hello, Assalamualaikum. Iqbal. Assalamualaikum Iqbal. Waalaikumsalam Sir. Selamat datang. Lambat sikit Line tak clear Boleh on kamera tak? Ya Sir. Kalau saya memang, kalau saya mengajar memang saya nak on kamera. Kalau tak ada feel Right. Boleh dengar? Okay Iqbal, tolong perkenalkan sikit diri awak. Sebab saya tak kenal awak. Saya tak ajar awak kan? Yalah, nama saya Muhammad Azizul. Okay. Asal dari mana Iqbal? Saya asal di Semenanjung, Perak. Oh, Perak. Sekarang duduk kat Semenanjung ke? Sekarang dekat Melaka. Oh, kat Melaka. Okay. Right. So you guys ni satu group. You guys satu group lah. So Iqbal ada background of programming tak sebelum ni? Kat sekolah ke? Memang ada belajar? Tak ada Sir. Memang zero lah. So masuk sini baru, baru you start belajar semester ni lah, awal tahun ni lah. Basic of programming. Lepas tu tiba-tiba nak kena buat projek pula kan. Tu yang pening kepala tu. Yes Sir. Okay. So tak apa, saya tak ada masalah. Cuma kalau you guys nak tanya, tak boleh lama sangat lah kan. So you tanya part yang certain part je lah kan. Sebab kalau saya terangkan semua nanti you tak cukup masa pula ni kan. Boleh Right, so apa yang saya share ni, ini yang pagi tadi kawan awak hantar pada saya, Farah bagi pada saya. Okay, so you guys punya project basically untuk airport lah, yang booking flight tu kan, betul? Yes. Betul Sir. Okay, so kalau tengok you punya coding ni impressive lah, bagus ni. Padu ni. Okay, you ada satu structure. So, dalam structure tu you dah siap-siap string untuk username dengan password, then untuk name ni name passenger lah kan? Betul Sir. Kalau saya salah saya sebutlah. Then month, day ni untuk date je lah kan, betul? Yes, betul Sir. Betul Sir. Okay, tapi ada beberapa yang nampak macam redundant lah. Saya tak pastilah, mungkin sebab kat bawah tu ada line nombor 13 kan, date. Ada date 3 pula, lepas tu ada year. Day ni hari lah, hari apa Monday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday kan. Saya teka je ni, saya baru tengok you punya coding. Date ni yang baru nombor date tu baru nombor. Okay. Year ni tahun. Year tahun. Dia ada year dalam ada year tak? Sebab you buat 3 tu macam day, month, year. Adik lu bangun ke? Belum. Dalam date ni tak ada year tu macam mana? Kira ni dalam macam date 2020 macam tu ke Sir? Ada. Ada lah kan. Ada. So yang ni pun ada, yang ni pun ada. Saya tak pastilah, mungkin ada Date sebab ada. ni. Okay. So yang atas add ni untuk apa? Add ni untuk customer, untuk passenger lah. Yep. So then you will create lagi satu structure untuk flight.
Yang kita orang try for untuk current tu. Okay. So yang ni, kenapa you buat dua structure? Satu untuk apa, satu untuk apa? Memang you buat ke ataupun you tengok contoh kat internet? Itu macam mana? Ada juga tengok contoh dekat internet, sikit buat sendiri masa tu. So yang dekat internet tu dia buat dua structure lah ke macam mana? So satu structure untuk apa, satu structure untuk apa, you tahu? Tak tahu. Tak tahu. Apa cakap je? Tak tahu cakap je. Satu untuk, sebab satu ni AD kan, AD ni untuk apa? Flight ni untuk flight lah. Sebab based on nama dia, kita boleh saya boleh agak lah flight tu untuk flight. AD tu untuk yang add dan untuk add. Tapi Add. kita orang untuk Add add. booking lah. Add booking. So bila orang booking, Booking dia akan tiket, refer pada booking tiket. booking tiket, dia akan refer pada this structure. Tapi bila dia nak cari flight mana yang dia nak pilih, dia akan based on this structure. Betul? Ya. Betul sir. Complicated juga korang punya ni, coding ni. Okay, impressive, bagus. So first of all, kita akan pergi pada main. So you ada, ini kita panggil global lah. This one, line nombor 31, global variable. Line 33 sampai 37 ni, yang kita panggil declaration of function lah. You declare function, so you ada 5 function tambahan kat situ. Selain daripada main, you ada 5 lagi tambahan. Okay. Then masuk main, dia minta username dengan password. Okay. So kalau okay, baru dia masuk sini lah kod. Ya ke? Ada username password, betul masuk sini ke? Yes sir. Kalau salah, dia masuk dalam ni. Oh, yang ni kita orang rasa kita orang tak ada buat yang 3 kali blok tu sir. Yang if password salah. Oh, okay. So masukkan username, masukkan password, betul dah? Okay. Betul dah. Password betul ke, password salah ke, tak kisah dia masuk sini lah. Okay, tak apa. It's okay lah. Okay. Then yang awak nak tanya adalah bila nak edit ke macam mana? Edit kita dah okay sebab kita orang follow yang saya punya Video yang saya ada masukkan kat YouTube tu. Yang buat current video yang sebelum ni. Ya. Okay, so video yang sebelum ni, tak apa, nanti kalau orang tak faham nanti saya bagi link yang video tu lah. Okay, so edit dah settle lah kan? Edit dah settle. Yang current je. Current tu apa current? Yang saya tahu current ni elektronik dia kan? untuk seed Untuk seed. Current seed apa ni? Current ni apa? Seed average. Cerita sikit. Current ni tak apa sebenarnya? Dalam soalan tu dia ada tulis current. Dia ada sekejap soalan ni banyak. Kejap. Dia current availability seed on each day. Nak tengok currently yang available apa macam tu. Macam kita orang tukar tapi dia macam tak boleh baca se. Yang you tukar tu dekat mana? Function dekat maksudnya masa lepas kita orang run tu. Lepas kita orang run tu kita dah masukkan nama, flight booking, flight date semua. Lepas tu bila dah run tu masa nak tukar passenger name passenger name tu macam nak tukar nama kepada Ali ke macam tu, dia tak boleh baca. I think ini untuk seed untuk seed. Okay, tak apa. Kita tengok pada current je lah sebab you pun request saya tengok
function ni. So saya tengok pada function ni je lah. Boleh Okay. Kita pinpoint pada sini saja. Okay, current ni yang saya faham adalah dia nak tengok sekarang ni berapa available seat. Okay, so kalau you asal dia you set flight tu ada say 200 seat, 200 lah katakan. So awal-awal sebelum you nak booking, you tengok dulu berapa. So ada 200. So baru you boleh booking. Okay. So kalau asal dia 200 tinggal 1 atau 2, you hanya boleh booking 2 je lah. Itu masuk current availability. Boleh Ya, saya faham the question lah based on the requirement. Okay. Then bila you dah set booking, current ni sepatutnya dia kena tolak value dia lah. Okay. So based on this, kita tengok secara general dulu Line nombor 243 sampai 263, 20 line ni. First sekali kita tengok current ni jenis void. Void ni maksudnya dia return nothing. Betul dalam kurungan ni tak ada apa-apa. So dia accept nothing. Okay. So bila dia tak ada return nothing, accept nothing, so kita panggil independent lah. Okay, so ada another function call dia tapi tak perlu bagi data dan tak perlu request balik data tu. So sepatutnya line nombor 262 ni tak perlulah. Ni tak perlu pun. Ni tak perlu return pun current ni. Tak boleh return. Sebab function ni sendiri void. Faham? So unless yang ni jenis integer ke float ke baru you kena return something lah. Itu yang kita bincangkan dalam kelas. Return something tu termasuk return lah. Kalau macam ni return nothing. So line ni tak perlulah sebenarnya. Boleh? Tapi saya tengok secara general je lah. Okay, then you buat integer subtract ni kot. Lepas tu x, lepas tu book. So x ni adalah x ni adalah variable x. X ni daripada ni You ada declare kat tempat lain ke x ni. Okay. So kat sini, kat atas ni, you dah declare x. Nampak tak? Nampak X tu adalah variable based on structure AD. So kat bawah ni, you declare lagi sekali mana. Ni. Kat sini you declare lagi sekali X. So salah lah kat situ, tak boleh lah. Sebab kat atas you declare X. Lepas tu kat dalam ada X lagi. Tak. Tekan tanda X. You buatlah Y. Y. So yang ni semua kita gantikan sebagai Y lah. Digantikan je dulu Y Sebab dia kalau konflik, kalau you declare same variable, dia panggil redeclaration. So kadang-kadang most of the time compiler akan bagi warning lah. Saya rasa macam ada warning kat bawah ni. Oh tak ada. Most of the time dia akan bagi warning. Compiler, contoh you pakai code blocks akan bagi warning lah bahawa ada redeclaration of variable. Tapi disebabkan variable yang atas tadi tu dia adalah based on structure, yang bawah ni integer, so dia akan override. So yang atas tadi tu hilang lah. Itu the problem dia lah. Okay, A ni pula dah datang dari mana? Okay, tak apa. Then ada book ni booking lah. Dia nak booking berapa kan. Yang saya nampak macam you pergi function ni, yang saya faham lah. Betulkan saya kalau saya salah. You pergi function ni,
Then dalam function ni dia double check balik berapa banyak yang passenger dah booking. So yang tukang masuk ni, maksudnya staff, dia kena take note. Ada seorang lagi kawan awak masuk lah. Sharifah, kita bagi laluan kat dia kejap. Okey, sir. Dah masuk belum? Belum. Tak masuk. Hello, Sharifah. Panggil dia apa? Sharifah ke Syafini? Fini. Yang panggil dia Fini. Oh, kawan dia panggil Fini. So saya bukan kawan dia kan? Saya bukan kawan, saya tak kawan lagi. Belum lagi kawan. Okay, tak apa. Sementara dia nak masuk tu, macam dia, saya dah admit dia. Okay, sementara dia nak masuk tadi. Dah masuk dah? Assalamualaikum. Selamat datang Sharifah. Mana? Hello. Waalaikumsalam. Ya, Fini. Baru masuk Ya, saya baru masuk. Okay. Boleh tak? Sebelum sebab saya tengah explain something. So sebab awak baru masuk, so boleh tak introduce sikit? Intro sikit. Introduce sikit. Asal mana? Sebab saya tak kenal awak. Awak kan kelalaian kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sharifah Syafini binti Sujai dari kelas Laboratory 1B. Dan saya berasal daripada Pontian Johor. Kan jadi 3 orang. Lawan Melaka United 3-1 lah. Campur saya. Okay. Sebelumnya ada pengalaman ataupun ada pernah belajar tak pasal security? Tak ada. Ada. Kat sekolah dulu tak pernah lah. Masuk sini baru belajar lah. Yes. So, kita baru belajar. So lepas tu yang blur tu Ya. Tak apa. Semua tak ada basic. Tak apa. Sebab nama subjek awak pun basic sih kan, basic. Semua kita nak belajar basic lah. Okay, so ini kalau tertinggal nanti awak boleh tengok balik sebab yang ni saya record. So nanti boleh tengok balik kat YouTube lah kalau mana-mana part yang tertinggal tu penerangan saya. So saya sambung. So kalau tak faham boleh tanya lah. Right, so saya baru je berterangkan ni. Okay, sebab you punya your friend request untuk tengok function ni je, function 200 function current ni. Okay, yang saya faham setakat ni lah. So staff dia akan masukkan date kat sini, flight booking date. Sekejap, ni bukan date ni, ni passenger number. Okay, then dia akan keluarkan balik first name dengan last name untuk passenger yang baru key in. Dia ke baru key in. Okay, ni dia refer pada mana? Sebab you ada A kat sini. A ni variable mana? Kat mana you declare variable A ni? Oh ni flight. Okay, so flight ni lepas booking baru dimasukkan flight lah. Ke macam mana? Sebab you guna bila you guna dua structure, dia agak complicated sikit. Tapi memang supposed to be dua lah.
Memang supposed to be 2. Ke you baru add structure tu? Kalau saya tengok dekat add, structure tu baru add kan Zati? Baru je add. Okay, faham. Bila you tengok video sebab saya masa tu bila kita orang pas kita orang try tu, dia kata dia kena declare struct flight. Okay, saya faham. So you ada dua structure. Okay, the problem is masa you add kita tengok sini add passenger kan, maksudnya passenger tu nak booking. Add passenger, view passenger dengan edit, yang tu semua dalam structure AD. Okay, tapi bila current availability baru you guna structure flight. So sepatutnya betul lah, sebab you memang pisahkan customer punya structure lain, flight punya structure lain. Okay, tapi kat sini sepatutnya lah, tapi saya tak akan pergi detail lah. Sepatutnya kat sini bila you save ni, bila passenger minta untuk booking, once passenger booking, you kena call ataupun you kena create dekat structure flight ni, you kena tolak satu lah sepatutnya, atau create. Okay, faham tak? Maksudnya macam ni, passenger, bila passenger booking satu kan, dekat flight kena tambah satu juga, supaya nanti bila you check availability 200 tadi yang saya kata 200 kan, you ada you punya current flight you ada 200, tolak satu tadi. Maksudnya dekat add ni, dekat add ni bila you add satu, so dekat flight pun you kena add satu, supaya nanti bila kat bawah ni, dekat current ni lah, kat function current, kalau tak you buat macam ni kan. Kalau tak you buat macam ni, umpama you kena masukkan balik lah nama flight. Tapi tak apalah, mungkin jangan cakap, mungkin you punya idea bila dia booking dan bila nak tengok balik current, you kena buat dua-dua. Dia tak link, dia separate. Faham tak? Dia separate. Umpama macam ni, katakan you pergi kafe ataupun you pergi kedai makan kan, you pergi kedai makan, you nak beli makanan, you ambil nasi campur, let's say you nasi campur, so you ada nasi, you tambah sayur, you tambah ayam. Okay, lepas tu orang yang jaga kat situ dia dah kira dia kira you punya berapa you kena bayar lah. Then bila you pergi kaunter, yang orang tadi dia dah kira, tapi bila you pergi kaunter, you kira, dia kira balik. Maksudnya dia buat 2 kali kerja. Faham tak? So kedai tu buat 2 kali kerja. Dari segi salah ke tak salah? Tak salah. Sebab orang yang jaga makanan tu dengan orang yang dekat kaunter pembayaran tu sama je. Pengiraan dia sama je. The same. It's the same price lah. Harga dia sama. Okay. Tapi dia buat 2 kali kerja lah. Sama macam you buat lah sekarang. Dekat add tu you dah tambah passenger. Nanti dekat current pun you kena tambah passenger lagi untuk you updatekan current availability. Okay, the problem is kalau dekat add tadi tu you dah tambah tapi you tak tengok kat current, you tak pergi current. So nanti dekat current tu dia tak berubah lah. Faham? Macam tadi you beli nasi, orang tu dah kira dekat tempat orang jaga nasi tu dah kira. Tapi dekat cashier tu dia tak kira. Faham? Dia tak kira.
Maksudnya you tak bayar lah, you makan tak bayar. Ada problem ni kat situ je sebenarnya. Okay, tapi dari segi sistem flow dia tu sama je. Tak ada masalah pun. All book seat. Cuma ni saya tak faham kenapa ada all book seat ni. All book seat ni based on ni lah. Kan? Maksudnya passenger tu book berapa tiket. Betul ke salah? Tu apa maksud awak pun tak tahu. Jadi ni siapa yang buat? Tak tahu. Siapa buat? Iqbal buat kan? Kan saya. Farah buat. Karin siapa buat? Farah buat kot. Farah yang kontak saya bukan? Tak. Ke sesama korang pun korang tak entahlah, saya tak tahu siapa yang buat. Tak tahu dah ada. Semua sama-sama. Kita orang macam pas-pas tahu saya. Macam nanti kalau saya start main bola. Username apa? Saya letak je nama Sir ke nama Tak kisah saya. tak kisah. Oh, kena besarkan tak boleh besarkan pun. Saya punya ni kot, tak boleh besarkan. Dia tak boleh panjangkan. Okay, tak apa. Abaikan. Okay, kita pergi Karen dulu. Flight booking date ni apa? Integer. Okay. 23. Saya add data. How many passenger you want to add? 1. Kita passenger 1 name. Flight date 3. Flight time 12. Destination KL. Dia minta passenger nombor 2 pula. Baik, berapa banyak dia minta ni? Mana add? Oh, 3. Dia memang set 3 lah. Saya. Sir. Sir. Tak ada, sebab awal-awal dia tanya berapa ramai passenger. Saya buat 1. Tapi dia minta 3 juga nama. Patutnya you buatlah sini N. N macam tu. So kalau 1 je lah. Kalau 2. Faham tak? Faham sir. Oh. Sekejap. Stop dulu. Saya compile balik. Okay, add. Saya add 1 je. Okay, name. Right, date 3. 12. KL. Baru dia masuk 1. Kalau tak nanti setiap kali dia minta 3. Walaupun saya seorang-seorang je. Tiba-tiba dia suruh beli tiket. Faham tak? Macam nak beli tiket saya seorang je nak naik flight. Saya nak pergi seorang-seorang kan. Tapi dia suruh beli 3 juga tiket. Wah, penat macam ni. Habis lagi 2 nak buat apa?
bazir lah kan. Ataupun katakan saya satu family nak pergi. 5 orang contoh. 5 orang. Tapi dia bagi 3 je. Habis lagi 2 kena booking lagi sekali. Sepatutnya ikut macam tu lah. Okay, tak apa. View passenger data. Ni pun you buat 3 juga ni. Tak apalah, ni view saja, tak ada masalah. Edit. Name. Passenger 6. 6 tu apa? 1. Oh, okay. Baik, dia suruh tukar juga. Ni tukar je lah. Okay, orang kedua. Ni kena masukkan ni. Okay, sorry So tu satu lagi dekat edit ni. Dekat view ni pun sama juga ni. You nak masukkan berapa ramai sepatutnya. Oh, so semua kena tukar N lah sir? Sir. Tak. Bukan semua tukar N. Sebab N ni tengok Ni jap. Sebab N ni untuk yang sekali ni je. Oh, so kalau macam dekat buat view dia still kosong, boleh juga lah ni? You patutnya you kena ada satu global variable lagi untuk keseluruhan data. Contoh macam saya booking 3. Tiba-tiba ada orang lain datang booking 4 tiket. So patutnya ada satu lagi variable untuk campur keseluruhan tu jadi 7. So bila view 7. Kalau tak, saya declare 3, beli 3 tiket. Lepas tu ada orang lain datang booking 4. Nanti bila dia view 4 je. Itu dia view tu problem dia lah kalau saya guna N. Patutnya kena ada satu lagi variable, global variable kat sini lah. Apa tu nanti boleh declare sendirilah. Tapi yang problem tadi adalah sebab you kata ni Sekejap. User. Okay, saya add satu. Seorang je. Okay. So current availability kan. So edit tu saya assume okay lah tu. Current availability. Passenger 6. Satu. Ni yang awak kata tak keluar. Passenger name. Hello. Sir. Ni yang awak kata tak keluar kan. Tu yang saya kata tadi. Itu yang saya kata tadi. Sebab yang ni awak ambil daripada structure lain. Yang saya add tadi. Yang saya add DAN 23, 12 tu. Itu dalam structure lain. So kalau awak nak ambil yang tu. So kat sini awak tak perlu guna structure yang lagi satu lah. Awak ambil je lah structure yang satu lagi. So ambil yang structure add tu yang dekat atas sekali tu. Oh, so tu baru kita boleh guna X Kalau ni kan sudah tukar dia punya variable dia Y kan? Yang Y ni adalah untuk dia punya ni. Yang Y ni adalah untuk pinpoint variable awak tu array yang keberapa. Itu untuk Y. Y yang saya baru tukar Y ni lah. Okay, tapi A ni adalah data pada structure.
Oh. So asal dia, kalau awak nak pergi balik pada structure yang lagi satu yang saya key in nama, add nama, view nama, itu guna X. So kita kena tekan X lah. Okay. X. Tapi kena pastikan dekat X ada tak variable ni. Dekat X tak ada variable ni, first name, last name ni dia tak ada. Dia cuma ada name saja. Dekat sini dia tak ada, dia ada name je. Last name pun dia tak ada. Lepas tu kalau awak tengok kat sini, kesilapan, bukan kesilapan lah. Awak kat sini ada satu, sekejap saya tunjuk balik yang asal dia macam mana. Yang asal dia. Awak ada 1, 2, 3. 3 variable kat sini yang awak nak display. Tapi kat sini awak ada satu je, %d. Which is tak kena lah, tak ngam lah. Sini ada 3 benda. Tapi kat sini awak awak punya ni, persen awak ni ada satu je. So sepatutnya ni 1. So ini %s, ni %s. Kena tambah lagi %s. %s. Okay, tapi disebabkan tadi kita kata kita nak guna yang X. So X cuma ada satu je, name. Last name X tak ada. Macam mana nak tahu dia ada ke tak ada? Tengok balik kat atas ni. Dia ada satu je, name. Nampak? Ni X ni, dia ada name je. Sebab sebelum ni awak guna ini, A. A memanglah dia ada first name, last name. Tapi sebab dalam ni, dalam awak punya sistem, awak tak guna pun structure ni. Tapi bila awak nak buat current availability, baru awak refer this structure, which is tak ada, awak tak isi data tapi awak refer pada data tu untuk awak kira, which is silap lah kat situ. Lepas tu saya kata ada 2 cara, sama ada bila user masukkan nama, dia masukkan sekali kat sini, maksudnya dia buat kerja 2 kali, ataupun awak terus tak payah guna yang ni, awak guna je yang dah awak buat kat sini. Salah satulah. Faham tak? Sir. So kalau kita guna struct add tu je, yang struct flight tu kita boleh delete lah, sir? Boleh delete. Kalau awak nak delete lah, ni saya nak tunjuk satu cara yang pertama. Nanti saya tunjuk cara kedua. Okay, sir. Okay, ini X. Okay, dia tak ada day, month, year. Day. Dia tak ada date, dia ada month. Lepas tu dia ada year. Okay, tapi tadi tak ada pun. Tadi dia guna date je, dia tak guna day, month. Awak tak, dalam masa awak add tadi, masa saya add tadi data, saya tak masukkan pun sepenuhnya. Maksudnya day saya tak masukkan, month saya tak masukkan, year saya tak masukkan. Patutnya kena masukkan. So sepatutnya kat sini date sajalah. Day ni tak payah. Faham tak apa yang saya buat ni? Saya cuba untuk relate, maksudnya saya cuba untuk gabungkan yang awak dah buat add dengan yang awak nak kira current ni. Tapi sebenarnya tak perlu pun. Benda ni tak perlu sebenarnya. Awak
date je pun dah boleh dah sebenarnya. User. Okay, saya add Saya add satu. Flight date saya 23. Flight time saya 12. And okay, bila current availability. Oh, sebab dia campur satu. Dia kena tolak satu. Tak apa, saya tambah lagi seorang. Saya tunjukkan ke awak. Allah Allah. Ini saya salah masukkan. Sorry Okay, tak apa, saya masukkan 3 orang. Saya tunjuk ke awak. User. Add 3 orang. Saya add 3 orang terus. Yang satu. Add 3. 12. And yang kedua. Flight date 24. 1. JB. Yang tiga. Flight date 25. 2. NY. Okay, 3 orang Dan bila saya tengok current availability, katanya saya nak tengok orang pertama. Dia pergi kepada orang kedua. Orang kedua iaitu Don. Sekejap saya view. Okay. So, dah nampak sebab saya cuba untuk gabungkan. Maksudnya saya cuba untuk, you dah add, saya cuba ambil data daripada yang you add tu. Tapi the problem is, sepatutnya tak perlu pun you nak, patutnya you tak perlu pun ambil balik data yang dah sedia ada ni. Patutnya you dari apa, daripada bila you start add kat sini, you dah boleh tambah. You dah boleh tambah berapa orang yang dah, ataupun berapa orang yang dah booking. Okay. Ni saya tunjukkan korang, saya tunjukkan korang yang kedua. Sebelum saya cerita maaf, ini dah merajuk ke tu? Dia keluar kenapa? Lain dia sih. Okay. Sepatutnya saya tak tunjuk yang sepatutnya, saya tunjukkan teknik kedua yang saya kata tadi. Sebab tadi you kata tadi sekejap, saya ubah balik pada A. Kita gunakan structure kedua. Okay, kalau kita nak guna structure kedua, sebab dalam structure kedua ada data-data ni kan. So maksudnya bila user booking, kita terus update sekali structure yang kedua ni. Tapi kita tak ambil semualah sebab dalam data awak ni tak sama. Sepatutnya structure pertama dengan kedua dia punya variable lebih kurang sama je. Tapi sebab you tak buat sama, so saya ambil mana yang ada je lah. Okay, so kita buat untuk structure kedua sebab ni adalah, ni kenapa ada dua ni, patut ada satu je ni.
Ni pun patut ada satu je ni. Time apa? Time float. Time float. Apa dia? Bantu je buat. Try. Ada banyak. Sepatutnya dekat dalam structure ni you tak perlu buat. Kalau saya tengok lah cara you key in data ni, you tak perlu, ni pun tak perlu. Tak perlu buat dalam bentuk array. Tu data 3, 12 KL. Ni kita panggil, itu kita panggil semantic error atau debugging error. Tengah-tengah run dia ni pula. Date ni sepatutnya %D, time ni sepatutnya %F. Ketiga, destination KL. Baru dia keluar. Okay. So, teknik kedua yang saya cuba buat adalah, maksudnya bila you dah masukkan nama dalam satu structure, kita copy masuk dalam structure lagi satu. Kita copy lah. So, teknik ni teknik copy. So, untuk string, cara kita copy adalah kita kena guna string copy lah. So, untuk guna string copy, awak dah ada string.h, okay, cantik. Okay, so buat strcpy string copy A Kontennya kat mana kak? first name kita copy dari x dot name. Okay, ini untuk copy, maksudnya structure AD tadi, structure add tadi dah ada name. So kita masukkan name yang kita key in dalam structure add, kita copy masuk structure flight, first name je lah, sebab last name you tak ada minta kan. Okay, untuk date untuk date ni pun ada problem ni. So kita name ni sepatutnya string ni. Okay, kat sini. So date pun kita buat yang sama.
I dot date sama dengan, okay, untuk date sebab dia integer, so kita boleh buat sama dengannya, tak ada masalah. Sama dengan ni ya. Okay, sir. Okay, time dengan destination sebab flight dalam flight punya ni tak ada time dengan destination, so tak boleh nak sama dengan lah. Okay, bila you buat macam tu, barulah dekat sini nanti dia akan keluar data lah, data yang sepatutnya. Dia itu string dia string. You ni tak payah. Okay, sebab you dekat bawah ni, you banyak yang berterabur ni sebenarnya. Kat bawah ni you buat %s tapi dekat atas you declare sebagai integer. Kat bawah you buat %d, kat atas rupanya string. Which is tu nanti data yang dia keluar tu berterabur lah. Okay, tak apa, kita buat mana yang mampu je. Saya tunjuk mana yang user. Saya nak bagi tahu awak apa yang you ni. Okay, saya tambah tiga data. Dapat 3. And yang kedua 24 GB. Yang ketiga 45 3 and Y. Okay, bila awak view tiga-tiga adalah 1, 2, 3 orang ni adalah. Okay, bila awak check availability, tekan saya nak tengok orang yang pertama, dia akan keluarkan orang kedua. Ni masalah lah kat sini sebab saya nak tengok orang yang pertama tapi dia tunjuk orang yang kedua. Okay, 24, tarikh 24 tu betul. Yang lain-lain tu sebab benda dia tak wujud kan. Okay, tu saja. Ni yang saya nak tunjuk kat awak, yang dua teknik atau dua pembetulan yang mungkin awak boleh buat untuk masa akan datang lah. Okay, sebab you ada dua structure, you hanya isi data pada satu structure. So satu structure lagi you tak isi. Tapi bila you nak tengok current availability, you refer pada that structure yang tak ada data tu. Sebab tu dia tak keluar. Okay, so saya bagi awak dua penyelesaian, iaitu penyelesaian pertama yang saya tunjuk tadi, remove structure yang satu lagi tu, bukan remove lah, maksudnya tak payah guna, just refer pada structure yang awak dah masuk data. Okay, penyelesaian pertama. Penyelesaian kedua yang saya tunjuk juga tadi, iaitu bila awak add pada satu structure, awak add juga pada structure yang lagi satu. Macam yang saya kata tadi lah, you ambil nasi, you nak bayar apa semua kan. Boleh. Tu adalah penyelesaian kedua. Okay, penyelesaian yang ketiga yang saya nak tunjuk awak, okay, ni yang pada pandangan saya yang sepatutnya lah. Sebab you just nak tengok current availability, you tak perlu nak pening-pening apa tu? You tak perlu nak pening-pening kira setiap kali ni masukkan kan. Sepatutnya setiap kali user booking dia kena tambah satu. Sebab tu saya kata create satu variable, global variable. Contoh kat sini saya buat satu global variable. Number underscore book. Dia number of book. Kita start dengan kosong dulu. Number of booking. Kita start dengan kosong. So setiap kali orang add, setiap kali awak add kat sini, ini ada 6++ ni. 6++ ni tak apa. Number book ++. Okay, so nanti dekat bawah ni, dekat current ni, ni semua tak payah. Ni semua tak payah.
Saya tak buang lah, saya komenkan saja. Okay, so seat available ni kita terus refer kepada number book. 200 tolak. Let's say lah, sebab saya tengok awak punya formula kat sini 200 kan, 200 tolak book. So saya buat 200 tolak booking. Faham? So kalau saya run yang ni, alamak, ni terlebih. Sorry. Okay. User. Saya add passenger, saya add satu dulu Okay, bila saya tengok current availability 4, dia akan bagi tahu 199. Sebab apa? Sebab saya dah booking sekali. Okay, katakan saya booking lagi sekali, saya add lagi seorang, 4 pula, 22 jadi. Okay, saya tengok current lagi sekali, current availability dah jadi 198. Nampak? Nampak tak? Sebab Nampak. booking tu akan sentiasa bertambah bila awak tambah customer atau awak tambah. Okay, katakan saya tambah katakan saya tambah orang yang nak booking tu, saya tambah lagi 2. So tadi dah 2, saya tambah 2, sepatutnya 4 lah kan. So, saya tambah lagi 2. Tu kenapa buat tu? 25 3 New York. Okay, orang keempat 26 pukul 4 LA. Okay, so bila saya tengok current availability sekarang ni dah 4 orang kan. So sepatutnya 200 tolak 4 lah. Betul? 200 tolak 4 sebab ada 4 orang. So current availability 196. Nampak? Sepatutnya macam tu je buat. So you dah set awal-awal. You just tolak je lah berapa orang yang dah tambah tadi. You keep track. Okay. Ni cara paling mudah dan cara yang saya rasa lebih senang lah. Tak perlu nak key in apa data apa semua. Okay. Tapi the problem is sebab dalam view awak tu view 3. Tengok view view 3 saja. So dia akan view the latest one lah. The latest. So yang awal-awal tadi tu hilang. Itu cara, itu view pula. So nanti awak kena betulkan lah yang view tu. Yang view tu tak ada apa sangat pun. Okay. Itulah teknik dia untuk tengok current availability. Okay. Boleh, ada soalan? Tak ada soalan? Yang tanda setuju. So, yang display tu IBAL. Mana? Display IBAL, IBAL. Macam mana? Kalau apa? Tu yang bawah current tu, void display. Void display, kenapa? Ini untuk apa? Tak tahu. So nak kena letak juga ke? Tak payah saya. Ini saya tak tahu. Ni korang nak buat apa sebenarnya? Display. Sebab bila kita orang run display tu dia loop ke balik menu. Oh ya ke? Display data. Ada apa pun? Passenger name? Ada apa pun? Nothing happen? Dia minta passenger name. Bila tulis nama tu dia tak jadi apa. Dia cadangan saya kalau benda-benda tak jadi ni, lalai minit ni, remove je. Cadangan saya lah. Sebab saya pun tak pasti ni. Okay, sir.
Buat display tak ada function apa-apa ke sir? Saya tak tahu dalam soalan awak macam, sebab saya tak ingat sangat you punya soalan tu macam mana. Soalan dia ada display juga. Dia nak display seat semua kan sepatutnya. Adalah soalan. Tapi yang cara yang you buat ni macam display satu seat je. Soalan ada display tak? Macam tak ada je. Sebab dalam soalan Dia boleh tak ada display macam. seat tapi dia patut boleh display seat, tapi masalahnya dekat atas ni awak tak bagi pun seat nombor berapa pun semua masa awak register atau booking. Bila customer booking patutnya you bagilah seat number sekali. Kan macam awak pernah naik flight tak? Tak pernah? Pernah? Bila awak naik flight kan dah ada dia punya tiket seat sekali kan? Tak pernah? Bas pernah naik? Bas pun tak pernah? Basikal? Pernah sir. Bas dia bagi tiket tiket tu dengan seat number sekali supaya awak tahu awak mana. Patutnya tu lah. Tapi sebab ni tak ada, tak apa, awak boleh tambah kemudian. Dia bagi bincangkan sangat masa. Okay, so saya rasa tu saja untuk current yang saya nampak macam tu je lah. So saya sebenarnya kalau ikut mudah, saya tunjuk yang ni je terus saya betulkan. Tapi sebelum saya nak betulkan tu, saya nak tunjukkan dulu macam mana coding you macam mana solve problem pada coding you based on apa yang you dah design. So that's why saya tunjuk dua teknik tadi tu. Dan last kali ni yang ni adalah teknik yang saya rasa paling mudah dan paling senang lah. Tapi nanti pandai-pandailah awak edit. Okay, so coding ni nanti saya akan share balik pada saya hantar balik pada Farah lah. Nanti boleh tengok balik coding ni. Kalau ada mana yang berkenan di hati awak ambil lah coding ni. Kalau mana yang awak tak rasa tak berkenan di hati, tak boleh pakai Cik Din punya ni. Okay, tak apa, tak kisah. Saya cuma bantu mana yang saya mampu je lah. Okay, so saya tak boleh nak cover semua sebab memang tak cukup masa. Okay, even kelas saya, student daripada kelas saya pun saya ambil masa sebulan lebih. Sebab saya tengok dia punya coding sikit, saya betulkan sikit-sikit. Saya bukan ambil masa, maksudnya sejam, 2 jam saya duduk tengok menghadap macam tu je. Okay, so awak kena faham yang tu lah. Saya cuma fokus pada yang current ni sajalah. Sebab nak tengok current availability je kan. Okay, so saya rasa itu saja kot untuk pagi ni. So terima kasihlah sebab percaya pada saya untuk membantu awak. Tak tahulah kepercayaan awak tu berbaloi ke tak berbaloi, cuma saya bantu mana yang saya rasa mampu. Dan kalau awak rasa benda ni membantu awak, okay, boleh like, okay, boleh share pada kawan-kawan, jangan risau. Okay, so nanti saya akan ni lah, saya akan share ni, jangan risau. Okay, itu saja. Terima kasih. Thank you sir.